Hai dan Assalamualaikum. Untuk kumpulan kita orang akan membentangkan rukun negara merupakan dimensi baru untuk memperkasakan perpaduan kaum. Ahli kumpulan kita orang adalah Muhammad Fahmi, Sanjay, Muhammad Afiq, Muhammad Nabil dan Izzat Fakhruddin. Rukun negara. Apakah itu rukun negara? Rukun negara merupakan ideologi kebangsaan Malaysia. Rukun negara ini dibentuk pada 31 Ogos oleh Majlis Gerakan Negara setahun selepas peristiwa 13 Mei 1969. Matlamat rukun negara merupakan untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat di Malaysia. Seterusnya, memelihara cara hidup yang demokratik. Selain itu juga, rukun negara membentuk satu masyarakat yang adil dan saksama agar keharmonian negara terjamin dan berada dalam suasana yang harmoni. Selain itu, rukun negara ini menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan. Dan akhir sekali, rukun negara ini membina masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi untuk memperkembangkan ilmu pengetahuan. Kita sebut pasal perpaduan, tapi adakah kita tahu apa itu maksud perpaduan? Perpaduan merupakan hubungan erat atau bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Selain itu juga, perpaduan ini adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan negara. Sebut pasal peristiwa 13 Mei, ramai yang tidak tahu apa yang terjadi pada 13 Mei. Kita boleh tanya kepada generasi-generasi yang sekarang, kebanyakan daripada mereka tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada 13 Mei 1969. Okey, 13 Mei 1999 adalah sejarah hitam Malaysia yang mana telah berlaku satu rusuhan kaum yang mengakibatkan kehilangan nyawa serta harta benda, dan ianya mempunyai kaitan rapat terhadap pilihan raya umum 1969. Semasa pilihan raya tahun 1969, calon-calon parti pilihan raya serta ahli-ahli politik dari kalangan parti pembangkang telah mengutarakan isu bangsa Malaysia berkaitan dengan bahasa kebangsaan, keistimewaan orang Melayu sebagai Bumiputera dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Untuk mengetahui lebih lanjut peristiwa 13 Mei, ayuh kita lihat kronologi 13 Mei 1969. Merupakan rusuhan yang telah melibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda dan berkait rapat dengan pilihan raya umum 1969. Ia merupakan satu tragedi hitam dalam sejarah negara Malaysia. Semasa pilihan raya umum 1969, ahli parti politik pembangkang telah membangkitkan isu-isu sensitif bangsa Malaysia berkaitan dengan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu, kedudukan bangsa Melayu sebagai Bumiputera dan perasaan tidak puas hati terhadap hak istimewa Melayu. Parti Perikatan iaitu UMNO, MIC dan MCA telah mengalami kekalahan yang teruk dalam PRU 1969, di mana parti ini telah hilang sebanyak 2/3 majoriti dalam Dewan Rakyat berbanding pada tahun 1968, manakala parti DAP Gerakan dan TPP telah memenangi 25 kerusi dalam Dewan Rakyat. Parti DAP dan Gerakan telah mengadakan perarakan secara besar-besaran pada 12 Mei 1969 bagi meraihkan kemenangan. Seterusnya, mayat seorang yang mati akibat sakit diarak sepanjang jalan dengan kebenaran polis.
Namun, perarakan kematian bertukar menjadi perarakan kemenangan pilihan raya dengan menghina orang Melayu. UMNO juga telah mengadakan perarakan balas pada pagi 13 Mei 1969 yang mengakibatkan peristiwa ini. Pergaduhan berlaku apabila sekumpulan pemuda Cina menghalang orang Melayu yang dalam perjalanan untuk menyertai perarakan UMNO dengan membaling botol kaca dan batu ke arah mereka. Perarakan tersebut menjadi medan berdarah apabila seorang ahli UMNO telah dibunuh di setapak. Pada hari yang sama, tragedi hitam ini diikuti dengan peristiwa pembunuhan 2 orang Cina yang bermotosikal di Kampung Baru. Sebuah van yang membawa rokok dibakar dan pembunuhnya dipancung. Perintah darurat dikeluarkan pasukan polis dan tentera Regimen Ranger berkawal di sekitar Kuala Lumpur. Malangnya, pasukan ini dipimpin oleh seorang Cina dan ahlinya terdiri daripada orang Melayu, Cina, India, Iban dan Melayu. Pasukan ini menembak orang Melayu dan menyebabkan orang Melayu semakin meradang. Beberapa das tembakan juga turut ditujukan ke arah rumah Menteri Besar Selangor. Akhirnya, Regimen Ranger dikeluarkan dan digantikan dengan askar Melayu. Ramai orang Cina dibunuh dan dibuang ke Lombong Biji Timah. Pemuda-pemuda Cina dari Kursi Gelap bertindak mengepung panggung Odeon di Jalan Tunku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Pasukan Melayu dibunuh dengan kejam dan panggung tersebut dibakar oleh mereka. Dengan ini, negara diisytiharkan darurat pada malam 16 Mei 1969 di seluruh negara dan bahagian terbentuk di bawah pemerintahan Tun Abdul Razak serta parlimen dibubarkan. Angka rasmi menunjukkan 169 kehilangan nyawa, 439 cedera, 39 hilang dan 9,143 ditahan. Untuk kajian ini, antara objektif dan persoalan kajian yang kita ingin tampilkan adalah menganalisis tahap penghayatan rukun negara dalam kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya, kita ingin mengkaji bagaimanakah rukun negara dapat mencapai perpaduan dalam pelbagai kaum di Malaysia. Dan seterusnya, kita ingin melihat dan menganalisa tahap kesedaran dan kefahaman rakyat Malaysia terhadap kepentingan rukun negara. Daripada kajian yang telah dilakukan oleh tim kita orang, antara kepentingan kajian ini adalah kita dapat lihat rukun negara merupakan satu pendekatan yang membolehkan kesemua kaum bekerjasama untuk membentuk perpaduan, sikap toleransi dan saling memahami bagi menjaga kestabilan dan keamanan negara, memandangkan ianya merupakan elemen penting dalam membentuk pembangunan dan kemajuan negara. Selain itu, rukun negara juga merupakan satu titik permulaan bagi semua kaum menjaga keamanan, keharmonian dan juga imej negara. Hal ini perlu diketengahkan supaya rusahan kaum tidak berlaku lagi pada masa kini. Selain itu, kepentingan kajian ini adalah menyumbang kepada kefahaman, antaranya adalah meningkatkan kesedaran serta kefahaman tentang erti rukun negara. Rukun negara ini juga dapat memberikan motivasi kepada kita dan masyarakat sendiri tentang perpaduan dan antara kaum yang amat penting masa ini. Selain itu, kajian ini membuatkan kita lebih cinta dengan negara serta menjaga keharmonian antara kaum. Dan akhir sekali, kajian ini mencipta rasa hormat serta memahami perihal perlembagaan negara.
Saya teruskan pembentangan dengan penjelasan prinsip rukun negara. Terdapat 5 prinsip rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Islam ialah agama rasmi, tetapi agama lain masih boleh diamalkan. Ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang. Menyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing. Prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip pertama rukun negara. Seterusnya, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Seri Paduka yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara. Seri Paduka Baginda, raja-raja dan yang di-Pertua Negeri adalah lambang perpaduan rakyat. Bermaksud setiap rakyat hendaklah menepukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Yang ketiga, keluruhan perlembagaan. Menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluruhan atau kemuliaan perlembagaan Malaysia, memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini. Berkaitan kedudukan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, agama Islam, agama persekutuan, bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan, hak-hak istimewa orang Melayu dan bumi putera. Walau bagaimanapun, hak-hak yang adil bagi bukan bumi putera juga diberikan. Prinsip keempat, kedaulatan undang-undang. Memberi taraf yang sama kepada rakyatnya di sisi undang-undang negara. Undang-undang mesti dihormati dan dipatuhi, bukannya dipersendakan. Kedaulatan undang-undang negara dijamin oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa. Hak-hak semua rakyat boleh diamalkan dengan bebas asalkan tidak melanggar undang-undang. Kedaulatan undang-undang perlu dipertahankan agar masyarakat dapat terus hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Prinsip rukun negara yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku setiap rakyat untuk membentuk warga negara yang bersopan, santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai-nilai murni. Individu yang bersopan santun dan bersusila adalah amat penting dalam konteks perhubungan pelbagai kaum di negara ini. Kesopanan dan kesusilaan dapat dilihat pada tingkah laku dan pertuturan seseorang. Jika dipraktikkan, membentuk individu berdisiplin dan bermoral, membantu mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang harmoni. Rukun negara merupakan satu garis panduan atau satu medium yang diwujudkan untuk memberi satu panduan demi untuk menjaga keharmonian sesebuah negara. Rukun negara ni terkandung kepada dua bahagian. Okey, yang pertama adalah iaitu untuk menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Okey, seperti contoh mencapai perpaduan yang lebih erat, memelihara satu cara demokratik dan juga mencipta masyarakat yang makmur dan sejahtera. Okey, yang kedua, rukun negara menggariskan 5 prinsip seperti berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itu antara kita semua wajib tahu sebagai rakyat Malaysia. Okey. Okey, yang kajian-kajian lepas. Okey, ini berikut merupakan kajian-kajian yang lepas yang telah dikaji, ditulis, dikupas oleh orang-orang yang tertentu, maksudnya untuk menyediakan bahan untuk menyediakan dia punya penulisan, dia punya tugasan. Okey, baik. Yang pertama, mengikut kajian yang dilakukan oleh Hajiah Johari,
Beliau menyatakan dengan jelas bahawa rukun negara merupakan pegangan dan asas penyatuan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Beliau juga menyatakan betapa pentingnya rakyat Malaysia untuk menghayati secara menyeluruh tentang rukun negara. Okey, berdasarkan kajian apa yang boleh saya nampak daripada kajian yang dilakukan oleh Hadiah Johari. Okey, baik. Penulis ni dia lebih fokus kepada rukun negara punya pegangan dan juga asas. Beliau memaklumkan, beliau dikatakan mengatakan bahawa rukun negara merupakan pegangan dan juga asas untuk penyatuan rakyat Malaysia. Okey, kat sini kita boleh tengok saya ada sediakan di bahan rujukan, ambil daripada mana. Okey, penulis juga mahu semua rakyat Malaysia supaya lebih memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara demi untuk memastikan kestabilan keharmonian negara kita lah, negara Malaysia. Itu kajian pertama. Okey, kajian kedua adalah kajian menurut Rohaizatul Mani Razlan, BCS ada pangkat doktor. Okey, beliau berkata setelah peristiwa berdarah 13 Mei 1969, kondisi ataupun situasi di Malaysia agak tergugat. Banyak pihak yang cuba untuk mengambil kesempatan di atas ketidakstabilan politik. Maksud kita pun faham, kita pun tahu apa yang jadi yang masa 13 Mei 1969. Maksud kita tahulah banyak benda buruk yang jadi, ada cerita yang kurang enak, kita pun kalau boleh tak nak cerita balik apa yang jadi. Rentetan itu pada 31 Ogos 1969, rukun negara telah diisytiharkan oleh yang YDP Agong yang keempat, iaitu almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Maksud setahun lepas kejadian 13 Mei tu, terus kita punya YDP yang di-Pertuan Agong yang keempat terus keluarkan satu garis panduan, sediakan satu garis panduan untuk rakyat Malaysia ni memupuk semangat rukun negara dalam diri kita. Okay, rukun negara diwujudkan untuk dijadikan panduan dan pegangan kepada rakyat Malaysia. Okey, berdasarkan kajian, penulis untuk kajian yang ni, dia menyatakan dengan jelas bahawa dia mengambil peristiwa hitam yang berlaku dekat Malaysia, iaitu masa 13 Mei 1969. Prinsip-prinsip rukun negara diwujudkan setahun lepas kejadian tu. Lepas dah dikatakan ketidakstabilan politik, lepas dah dikatakan campur tangan banyak pihak, terus YDP mengeluarkan arahan untuk kita mewujudkan rukun negara. Penulis juga menyatakan kerisauan tentang dekad ini yang penuh dengan pancaroba berkaitan dengan masalah sosial dan perpaduan dalam golongan-golongan belia. Okay, kat sini pun kita nampak penulis ni dia sangat concern, dia sangat bertimbang rasa. Dia memang dikatakan dia risau dengan dekad ini, dengan kita punya tahun ni, tahun 2020 ni. Dia risau sebab kita penuh dengan pancaroba. Sebab kita pun tengok dengan isu semasa sekarang, banyak kes perkauman, banyak kes penindasan kaum. Kita pun tahu. Jadi dekat sini masa penulis ni buat kajian ni, dia dah boleh jangka lah apa yang terjadi untuk tahun-tahun akan datang. Okay, seterusnya yang ketiga, kajian yang dilakukan oleh Abdul Rahman Abdul Aziz. Okay, kaedah penulisan ini lebih kepada ke arah penulisan tentang kestabilan negara setelah kita mencapai kemerdekaan yang ke-53. Penulis juga menerangkan tentang usaha-usaha dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan negara stabil dan harmoni. Penulis juga menyentuh tentang kemodenan zaman pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka. Okay, yang pertama, berdasarkan kajian ini, penulis Abdul Rahman Abdul Aziz ni dia lebih menceritakan tentang kestabilan negara selepas kita dah capai merdeka. Maksudnya lepas kita dah 53 tahun merdeka, kita memang kita nampak stabil. Negara kita memang stabil daripada segi ekonomi, daripada segi kaum. Boleh dikatakan kita ni agak stabil, stabil. Okey. Dan juga penulis juga menerangkan tentang usaha-usaha dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan negara stabil dan harmoni. Juga penulis juga menyentuh tentang kemodenan zaman pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka. Okey, kita tahu kita patut berbangga sebagai rakyat Malaysia
Sebab dulu kita mempunyai satu negeri yang boleh dikatakan sangat hebat daripada segi dia punya ekonomi, politik, sistem ketenteraan, sistem perdagangan, cukai, semua memang hebat daripada A to Z, iaitu Kerajaan Melayu Melaka Lama. Okey, kita pun tahu siapa yang mengasaskan Melaka, siapa yang Melaka berkembang pesat daripada segi apa. Jadi nampaklah kat sini kita ni patut cuba mengenang ataupun cuba mengambil pengajaran daripada dulu, daripada zaman Melaka. Maksud kita ambil sikit, kita ambil apa yang zaman Melaka tu, apa yang dia buat, sistem dia ke, dia punya sistem perdagangan ke, import export ke, kita kena buat tu untuk sekarang lah. Okey, baik. Seterusnya kita pergi yang keempat. Mengikut tulisan yang dilakukan oleh Nurul Ridwan Nur Asaha, penulis ni membincangkan temubuan yang dilakukan bersama Fellow Utama Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, yang menegaskan rukun negara gagal mencapai matlamat walaupun sudah mencapai usia 50 tahun pembentukannya. Hal ini demikian kerana rukun negara hanya sekadar diingati dan dihafal oleh rakyat Malaysia tanpa penghayatan yang sebenar, menyimpang dari garis utama, iaitu untuk mewujudkan kestabilan negara. Okey, untuk yang keempat ni, kajian ni dilakukan oleh Nurul Ridwan. Okey, dia menemu ramah ataupun menemu bual Fellow Utama Tamadun Melayu ATMA, Datuk Dr. Teo Kok Siong. Okey, profesor ni mengeluarkan satu pendapat, satu idea, satu solution, iaitu kita ni dekat Malaysia ni gagal sebab rukun negara hanya untuk dihafal. Itu nampak kegagalan lah daripada situ. So kita pun tahu kan, kita daripada kecil, daripada sekolah dulu kita memang baca rukun negara, baca, tapi kita tak tahu apa dia punya maksud, apa yang betul-betul yang dimaksudkan, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Semua 5 prinsip yang ada dalam rukun negara, kita tak tahu kan apa yang yang patut disemai dalam diri kita. Maksudnya dekat sini profesor ni mengatakanlah bahawa sebuah keluarga tu ataupun dia mengajar anak dia apa semua, dia tak mengajar keluarga tu, individu tu tak diajar dengan betul tentang apa yang betul-betul perlu di dalam, apa yang perlu dituntut dalam rukun negara, apa prinsip yang dituntut. Padahal kita tahu kita kena ikut semua prinsip-prinsip tu. Kat sini kita boleh nampak lah dangkalnya perancangan dan kerajaan yang terdahulu bagi memastikan rakyat menghayati pengertian sebenar 5 teras dalam rukun negara. Okay, saya tak salahkan mana-mana pihak, tapi mungkin kurangnya aktiviti ataupun kurangnya pendedahan yang diberikan kepada keluarga kat Malaysia ni, keluarga-keluarga yang kat Malaysia ni, individu-individu kat Malaysia, yang membuatkan anak-anak mereka ataupun keturunan mereka tidak tahu akan kepentingan rukun negara, akan apanya penting teras, 5 teras dalam rukun negara. Kajian yang terakhir yang dibuat oleh Razali Ahmad. Untuk penulisan beliau, dia banyak menekankan tentang kehebatan Malaysia dekat dunia. Maksudnya Malaysia ni dah nombor berapa, tangga yang keberapa kat dunia dalam segi keharmonian dan segi kebahagiaan. Maksudnya Dr. Razali Ahmad ni, Profesor Madya ni, dia banyak menceritakan tentang Malaysia, betapa hebatnya Malaysia di pesada dunia. Kita boleh nampak kan kat slide ni. Dan dia penulis dia juga sempat menyentuh sedikit tentang implikasi besar dari sudut politik, iaitu pilihan raya tahun 2012 yang boleh ataupun PRU 12 yang boleh dikatakan antara yang paling popular. Yang paling popular tu, kalau nak bagi tahu tu banyak tu. Tapi PRU 12 ni adalah salah satu pilihan raya yang agak kontroversi dan mempunyai banyak pendapat yang berbeza-beza.
Dan dia secara tak langsung memberi satu persepsi yang mengelirukan kepada rakyat Malaysia. Jadi itu antara 5 kajian lepas lah yang saya dapat. Okay, seterusnya dia punya semua dalam kajian ni. Okay, rakyat sudah boleh patuh akan arahan yang diberikan mengikut prinsip-prinsip hukum negara. Tidak mempermainkan isu-isu sensitif berkaitan dengan kaum, budaya dan tradisi. Okay, mula menyemai nilai-nilai murni sejak dari kecil lagi. Setiap individu perlu mempunyai sikap hormat menghormati, tolong menolong serta hendaklah memahami budaya dan tradisi setiap kaum. Perlu memahami isi tersirat dan tersurat di dalam prinsip rukun negara. Rukun negara adalah medium untuk difahami, bukan hanya untuk dihafal. Maksud kat sini semua ringkasan-ringkasan yang saya dapat ni adalah daripada kajian-kajian lepas. Maksudnya benda ni semua agak crucial, agak penting. Maksudnya ya, bila daripada kecil kita dah diserapkan oleh nilai-nilai teras rukun negara, InsyaAllah dah besar kita tak ada masalah untuk kita bersikap toleransi, hormat menghormati. Jadi memang benda tu takkan jadi isu, takkan ada lagi pertelingkahan antara kaum lah, Melayu lah, apa, takkan ada. Okay, seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Okay, yang pertama pendekatan kajian. Bahagian ini membincangkan tentang aspek-aspek penting dalam pelaksanaan kajian. Penggunaan kaedah yang sangat sesuai, penting untuk mengumpul data dan menghasilkan dapatan yang selaras dengan objektif kajian. Permasalahan yang sedia ada perlu ditambah baik serta diselesaikan dengan berkesan bagi mengelakkan masalah yang timbul pada masa yang akan datang. Pemindahan metodologi kajian bertujuan sebagai kesahihan atau kebolehpercayaan dalam dapatan kajian. Maksudnya ini pendekatan yang kami guna untuk kita membuat kajian ni, hendaklah telus dan juga jujur. Okey, seterusnya peserta kajian. Peserta kajian terdiri daripada masyarakat yang berbilang bangsa yang terdapat di Malaysia. Kaedah persampilan yang digunakan oleh pekaji dalam kajian ini adalah sampel secara rawak. Persampilan ini merupakan prosedur terbaik dalam sesuatu kajian kerana memberikan peluang kepada semua peserta untuk menjadi sampel kajian. Persampilan rawak mudah adalah salah satu pilihan sampel dalam kalangan sesuatu populasi yang mana setiap ahli mempunyai peluang yang sama rata untuk dipilih sebagai sampel kajian. Maksud kat sini kita pilih ataupun kita buat kajian ni secara random lah, rawak. Maksudnya bukannya anak siapa ke, ikut kerabat ke apa, bukanlah. Bukan status ke, bukan. Kita ambil rawak random semua. Okay, seterusnya instrumen atau protokol temu bual. Okay, penggunaan instrumen adalah bertujuan mengumpul serta mendapatkan maklumat yang sekala hasil kajian diperolehi melalui borang soal selidik. Penggunaan borang soal selidik lebih kepada sistematik dalam sesuatu populasi bagi memperoleh hasil kajian yang tepat. Soal selidik ini digunakan untuk melihat dan mendapatkan ketepatan data. Okay, kat sini kita menggunakan instrumen borang soal selidik. Antara instrumen yang paling popular lah untuk kita dapatkan informasi, dapatkan data. Sebab ini borang soal selidik merupakan cara yang cara yang paling relevan, walaupun dah tahun berapa pun tapi still relevan. Sebab itu merupakan data yang paling paling mentah, paling raw, paling jujur yang kita boleh dapat. Okey, yang seterusnya prosedur kajian. Bila, di mana, bagaimana kajian dijalankan. Okey, kita mengandungi dua bahagian, iaitu bahagian A, latar belakang responden, dan juga bahagian B, persepsi responden terhadap rukun negara. Okey, komponen bahagian A. Bahagian A ni latar belakang responden, dia ada beberapa komponen, iaitu jantina, umur, status, kumpulan etnik, sektor pekerjaan, kumpulan pekerjaan dan juga tempat tinggal. At least kita tahulah sedikit latar belakang kita punya hasil kajian. Maksudnya tak adalah kita buat data tu kita main pilih je orang kat tepi jalan ke apa, bukanlah kan. Okey, yang kedua adalah komponen bahagian B, iaitu skala yang kita telah nyatakan, iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sangat setuju sehingga sangat tidak setuju. Okey, seterusnya kaedah kajian dan tempoh masa kajian. Okey, kaedah kajian ni kita menggunakan medium-medium yang online, medium yang gunakan atas talian.
Okay, ni disebabkan kita tengah menghadapi situasi pandemik COVID-19. So memang agak terbatas kita punya pergerakan. So kami semua menggunakan atas talian punya medium seperti Google Forms, Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter dan juga Instagram. Instagram pun dah boleh buat ni form. Dia boleh buat poll-poll yang carta-carta. Jangan nak tengok gambar je. Okey, sebenarnya tempoh masa yang diambil untuk membuat kajian ini ialah 7 hari kami mengumpul data. Selepas 7 hari kumpul data, data yang kita kumpul tu kita akan analisis lah dalam 4 hingga 5 hari lah untuk kita analisis dan juga kita sediakan carta pie. Okey, seterusnya kaedah menganalisis pendapatan kajian. Maklumat data diproses dengan teknik pengumpulan, analisis, penyimpanan serta pengeluar. Data yang diperolehi sekadar bahan mentah sebelum pemprosesan kepada bahan atau maklumat yang berguna. Maksud kita punya kaedah untuk kita dapatkan satu kajian tu adalah dengan teknik mengumpul, menganalisis, menyimpan dan juga mengeluarkan data. Maksud kita bukannya main dapat je information tu keluarkan data. Bukan, kita akan analyze dulu, kita akan kumpulkan, analisis dulu dan baru kita akan simpan, kita akan show kita punya data, baru kita akan keluarkan. Okey, baik. Data yang seterusnya, data yang diperoleh adalah data kuantitatif, yang mana data ini adalah data yang boleh dikira menggunakan skala. Okey, sebagai contoh, boleh tengok kat ni screen. Sangat tidak setuju, 1, 2, 3, 4, 5 sampai sangat setuju. Data ini seterusnya akan diproses dan dianalisis berdasarkan soalan-soalan yang telah dimajukan dalam kajian ini. Kajian ini menggunakan perisian komputer SPSS, hasil daripada borang kaji selidik bagi mendapatkan kekerapan, peratusan dan juga min. Melalui aplikasi Google Form, kita punya bahan, kadar peratusan serta data mentah telah dikumpulkan dan telah dikira. Kadar peratusan bagi setiap soalan yang diajukan kepada responden yang menjawab soalan selidik tersebut. Maksudnya kita apabila menggunakan Google Form tu dia dah complete semua. Apabila menggunakan Google Form tu kita dapat secara automatik kita akan dapat dia punya peratusan lah. Berapa percentage dia, berapa yang suka, berapa yang tak setuju. Tak ada masalah. Okey. Okay, baik, seterusnya saya akan terangkan bahagian kesimpulan. Okey, kesimpulan adalah kesimpulan yang boleh didapati boleh didapati. Okey, rukun negara dicipta ekoran daripada rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969. Itu paling nyata lah. Tragedi ini telah menyebabkan rakyat Malaysia bertelingkah antara satu sama lain yang berlainan kaum di negara ini. Tragedi ini juga menunjukkan bahawa rusuhan yang berlaku bukan disebabkan agama, tetapi disebabkan persefahaman kaum yang tidak bertemu titik notanya. Tuntasnya, prinsip-prinsip yang terdapat di dalam rukun negara perlu diamalkan dan perlu dititik beratkan sejak dari kecil lagi. Okey, hasil mengamalkan rukun negara antara dia punya positif Okey, melahirkan masyarakat yang bersatu padu, bermuhibah tanpa mengira agama dan kaum. Okey, seterusnya saling menghormati di antara satu sama lain. Secara tak langsung kita punya ekonomi negara semakin maju, semakin pesat. Kita mempunyai kestabilan politik yang bagus, yang sukar untuk digugat oleh pihak luar ke, campur tangan luar ke, dan juga yang terakhir mewujudkan sistem pentadbiran negara yang bersifat liberal, iaitu mampu menerima pandangan kaum lain tanpa prejudis, tetapi dalam masa yang sama mengambil kira hak-hak bumi putera, demokratik dan syumul. Jadi benda tu yang paling penting Bila kita jangan niat bila kita cakap okey kita sokong ni nanti China naik kepala, nanti India naik kepala, bukan. Bila kita titik beratkan rukun negara ni, kita amalkan secara total, insya-Allah kita akan dapat pentadbiran negara. Kita punya negara akan ditadbir dengan bersifat liberal. Maksud kita mampu menerima pandangan daripada kaum lain tapi tak mengetepikan hak kita sebagai hak bumi putera. Maksud kita hak orang Melayu dekat Malaysia. Dan juga di samping demokratik dan juga syumul. Demokratik ialah PRU lah, kita pun tahu. Okay? Kita memang harapkan daripada PRU, daripada kita tak suka orang ke, tak suka parti tu ke parti ni ke. Jadi memang
Jadi memang itu adalah perkara yang agak penting lah bila kita amalkan rukun negara ni. So itu saja daripada saya. Okay, terima kasih.